Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Aduh, macam biasa. Video live kita ada gangguan lagi. Dia jadi macam saya tak tahu apa punca sebenar masalah dia dia tiba-tiba dia akan loop sendiri. Dia akan loop sendiri siaran kita ni. Mungkin sebab nak kata RAM handphone saya RAM tinggi juga. Cuma mungkin ada lah tu. Biasa kadang-kadang kan Facebook. Tolong share balik lah. Macam saya kata itulah, bila mana kita stop live, dia akan kacau pada jumlah orang yang dapat video ni. Memandangkan page kita pun page yang baru lagi. Dan Tok Guru yang mengajak ni pun bukanlah Tok Guru. Cuma saya yang mengajak ni pun bukanlah daripada tokoh-tokoh. Jadi dia kurang lah sikit sambutan page tu. Tapi tak apa. Macam saya kata, berapa orang pun tengok tak apa. Tak ada orang tengok pun kita teruskan live ni. Sebab matlamat kita, kalau ke depan nanti ada student agama ke siapa-siapa yang rasa berminat nak mengaji ilmu tajwid, bila dia search, dia akan jumpa video kita ni sebagai panduan untuk dia mengaji tajwid. Tu je matlamat kita. Kalau orang tanya aku, nak cari nama kan, saya popular ke, tak ada. Kita, sebab kita mengaji ilmu ni, kalau kita tak kongsi, ilmu ni tak ke mana kan. Dan mudah-mudahan ilmu ni menjadi saham kepada saya dan juga tuan-tuan yang menuntut ilmu. Okey, kita sambung semula. Cara bacaan ikhfa' syafawi sama seperti cara bacaan iqlab. Okey, kita dah sebut tadi cara bacaan ikhfa' syafawi ni sama dengan iqlab, iaitu dengan cara kita melafazkan dia dengan merenggangkan sedikit bibir. Kita tak rapatkan. Maksudnya bila mana mim mati tu bertemu dengan ba, kita tak baca secara rapat, kita kena renggang sedikit. Macam kita sebut itu, jarak dia sehelai kertas. Maksudnya nipis betul ya. Kalau bibir dia lahu, dia lebih kurang macam lahu, dia nipis sahaja. Okey. Dengan semasa menyebut mim sukun dengan tidak merapatkan bibir sepenuhnya. Ini supaya mim tidak dilafazkan dengan sempurna. Bila mana mim tak dilafazkan dengan sempurna, maka kat sinilah yang dikatakan berlakunya hukum ikhfa' tu. Kita nak sembunyikan dia. Kalau kita rapatkan bibir, kita kejakkan bibir macam ni, jadi dia akan dapat sebutan mim yang sempurna. Tapi sekarang hukum dia ikhfa', kita sembunyi, jadi dia tak rapat sangat bibir tu. Dan dilepaskan udara ke pangkal hidung untuk mengeluarkan suara dengung. Tak apa, ni tak penting sangat. Okey, tanda-tanda ikhfa' syafawi bagi mim sakinah ini dapat dikenal dengan melihat mim sakinah itu yang tidak mempunyai sebarang tanda di atasnya. Maksudnya, kita nak kenal hukum ikhfa' syafawi ni, apa cara kita nak kenal? Cara nak kenal dia adalah atas mim tu tak ada tanda sukun. Atas mim tu kosong. Ingat, atas mim tu kosong, tak ada tanda sukun. Macam itu kita dah mengaji hukum nun mati dan tanwin pun. Nun mati dan tanwin pun ada 3 jenis. Jadi dalam hukum mim mati ni pun, mim ni ada beberapa jenis jugalah. Ada yang ada sukun, ada yang tak ada sukun. Jadi, tu kata maknanya kalau kita tak tahu hukum ni pun, tapi kita tengok je atas mim, katakan kita lupa hukum ni, hukum apa, tapi kita tengok atas mim tu tak ada tanda sukun, maka jangan baca dia sebagai dengung. Kalau tak ada sukun, kena baca dia sebagai dengung lah. Kalau ada sukun, kena baca secara jelas. Pening lah kita pun. Okey. Sekarang kita tengok kepada contoh lah, sebab kita dah hurai dah. Mim mati bertemu ba, kita kata jangan rapat bibir. Kemudian kita kata atas mim tu tak ada sukun. Macam mana? Okey, kita tengok contoh dia. Okey. Allah, susah. Okey. Sana nak kena hijah sikit. Okey, ni contohnya. Ni mim mati bertemu dengan ba. Tarmihim bihijaratin. Kemudian wa anihkum
fahkum bainahum bima anzala. Okey. Okey, kita tengok dua contoh tu saja. Saja tak mau baca 4 contoh tu. Cuma saya nak bagi nampak bibir kita tu. Okey. Kita bagi nampak bibir dia. Tarmihim bihijaratin. Kita tak baca dia sebagai tarmihim. Kalau kita baca tarmihim, ni bibir kita rapat. Jadi dia tak jadilah ikhfa' tu kita nak sembunyikan mim mati tu. Sekarang kita kata cara nak baca ikhfa' syafawi ni, dia kena renggang sikit. Nampak? Tarmihim. Kalau tak dengar tak jelas. Okey, kita bagi dengar jelas sikit. Ni mic bagi rapat. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Okey. Kemudian contoh seterusnya, contoh. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبٍ. Nampak? رَبُّهُمْ. Kita tak baca Rabbuhum bidham. Kita tak baca macam tu. Dia ada senggang ataupun renggang sikit, sekadar sehelai ketah sahaja. Okey. Nampak jelas kan? Itulah cara bacaan untuk ikhfa' syafawi. Okey. Seterusnya kita sambung lagi pembacaan kitab kita. Ustaz Suhail. Okey no? Okey. Sebab ikhfa'. Huruf mim mati tu dibaca secara ikhfa' apabila bertemu dengan ba, kerana kedua-dua huruf ini adalah sejenis ataupun dipanggil tajanus. Tajanus ni sejenis lah. Sejenis apa? Sama pada apa? Iaitu sama pada makhraj. Sama pada makhraj. Maksudnya, dia dipanggil sebab dia dibaca secara ikhfa' sebab mim mati dengan ba ni dua-dua mad daripada makhraj yang sama. Makhraj mim dengan ba daripada tempat yang sama, iaitu kat bibir ni. Ab. Dia mad daripada tempat yang sama. Jadi dia kena baca secara ikhfa'. Dan ni kita sambung baca dia. Dan bersamaan pada kebanyakan sifat. Di samping itu pula adalah suatu yang sukar untuk melafazkannya secara izhar semata-mata atau idgham semata-mata. Dia kata bila mana makhraj dia sama daripada bibir yang sama, jadi kita nak lafazkan secara jelas, secara jelas terus pun tak kena, nak baca secara idgham memasukkan pun tak kena. Jadi yang terbaiknya kita baca secara ikhfa'. Yang tu saja. Okey, selesailah kita pada bab ikhfa' syafawi. Ada soalan? Kalau ada soalan, tulis kat ruang komen. Okey, selesai. Okey, tak ada soalan. Kita masuk kepada bab izhar syafawi. Izhar syafawi, pengertian. Dari segi istilah, izhar syafawi bererti menzahirkan, yakni menjelaskan sebutan mim mati, menjelaskan sebutan mim mati tanpa dengung. Okey. Ikhfa' syafawi tadi kita baca samar-samar. Kita baca tak jelas mim tu. Tapi dalam izhar syafawi, mim mati tu kita baca secara jelas. Bila mana kita sebut baca secara jelas, kita kena rapat bibir lah bagi dapat bunyi mim tu betul. Lahum. Tanpa dengung. Poin yang kedua, tanpa dengung. Dua poin kita dapat kat sini. Yang pertama, kita kena baca mim tu secara jelas, iaitu dengan kita rapatkan kedua-dua bibir. Dan yang kedua, kita baca tanpa dengung. Okey. Huruf. Senang kata, kalau kita tak baca buku ni pun kita boleh sebut, huruf hukum dalam hukum izhar syafawi ni adalah huruf selain daripada mim dengan ba. Kira senang kata, kita nak kata macam ni.
Dalam hukum mim mati ada 3 hukum. Idgham mithlain, ikhfa' syafawi dengan izhar syafawi. Okey, yang kita dah belajar idgham mithlain dengan ikhfa' syafawi. Idgham mithlain dengan ikhfa' syafawi, dua-dua ni kena dengung. Dan juga huruf bagi dua hukum sebelum ni, mim dengan ba. Maksudnya bagi hukum idgham mithlain, huruf mim bertemu mim. Hukum ikhfa' syafawi, mim bertemu dengan ba. Okey, bagi hukum izhar syafawi ni senang je nak ingat. Apabila huruf mim mati bertemu selain daripada mim dengan ba. Apabila mim mati bertemu dengan huruf selain daripada mim dengan ba. Jadi, dibaca dan dibunyikan mim mati itu secara jelas. Dia tak ada nak kena renggang mulut sikit, lahum ke, bihim ke, tak ada. Dia kena baca kejap, kena rapat bibir tu. Okey. Kita tengok kepada tapi dalam bab ni saya tak tahu siapa pengarang ni dia buat main cara bacaan dulu. Dalam bab-bab sebelum ni dia akan buat main contoh dulu. Tapi sebenarnya bagi saya yang ni yang betul lah, kena bawa cara bacaan dulu baru boleh tengok contoh. Okey. Cara bacaan. Bacaan izhar syafawi ialah dengan cara kita menzahirkan ataupun menjelaskan sebutan mim sakinah tanpa dengung apabila ia bertemu dengan 26 huruf di atas. Bagi memastikan tiada dengung pada sebutan mim, maka bibir hendaklah dibuka semula dengan cepat setelah ia dirapatkan. Maksudnya dia nak habaq, bila mana kita nak sebut mim mati bertemu selain daripada huruf mim dengan ba ni, kita kena rapat bibir kan. Lepas dia rapat bibir tu kena buka cepat-cepat lah. Lahum kanu. Kena cepat-cepat balik buka. Kalau kita lambat buka, dia nak jadi dengung lagi. Lahum kanu. Kita tak mau dengung tu. Dia kena cepat buka balik lah. Tapi insyaAllah hukum ni senang lah. Senang sangat. Kemudian, sebutan izhar syafawi hendaklah lebih diperhatikan pada huruf yang bertemu dengan huruf fa atau huruf waw. Ini kerana persamaan antara makhraj mim dengan kedua-dua huruf ini yang dikhawatir berlaku ikhfa' pada sebutan. Maksudnya, bila mana mim mati bertemu fa dengan waw, kita kena cermat sikit lah. Kalau kita tak cermat, dia akan jadi macam hukum ikhfa'. Contoh kita tengok bertemu dengan fa lah. Bertemu dengan fa, dia tak bagi contoh kat sini. Kalau bertemu dengan waw, dia ada bagilah. Wa ma amwalukum, macam tu aja. Wa ma amwalukum. Fa ni ada. Wa lahum fil akhirah. Tak boleh. Wa lahum. Sebab apa? Satgi kot kita duk keliru dengan hukum ikhfa' hakiki yang kita mengaji sebelum ni. Yang tu saja, tak perlu nak fikir lebih-lebih sangat pun. Okey. Kita tengok kepada contoh. Kita ambil sikit sudahlah. Kita ambil contohnya. Okey. Jenuh nak ejah tripod ni pun. Okey. Contohnya sekarang kita ambil mim mati bertemu dengan hamzah. Lakum anhara. Kita tak baca dia lakum anhara. Tapi jangan tuan-tuan, kalau siapa tak mengaji tajwid, dia akan baca silap juga. Okey, yang ni antum tamtarun. Okey. Maka kat situ rasanya kita dah nampak dah kot. Kalau nak saya tunjuk lagi contoh. Wa antum hurum. Nampak mim tu dikejapkan lah dan tak ada dengung. Tu sahaja. Izhar, kita tengok tanda-tanda kita nak kenal hukum izhar syafawi ni. Izhar syafawi bagi mim sakinah ini
dapat dikenal dengan melihat mim mati tu, yang mana mim mati tu ada tanda sukun kat atas dia. Dia beza dengan hukum sebelum ni, iaitu idgham mislain dan juga hukum ikhfa' syafawi. Macam hukum idgham mislain dan ikhfa' syafawi, atas mim tu tak ada apa-apa, tak ada tanda sukun ke apa-apa. Tapi bagi hukum izhar syafawi ni, atas mim mati tu akan ada tanda sukun. Jadi tak kena dengung. Macam tu juga dalam hukum nun mati pun, kalau atas nun ada tanda sukun, tak kena dengung juga. Macam tu juga dalam hukum mim mati. Kalau atas mim ada tanda sukun, maksudnya tak perlu dengung. Jelas. Simple saja. Kemudian tak ada apa. Settle adalah kita punya pengajian tentang dua hukum ni. Kita dah tengok tadi ikhfa' syafawi, kita dah tengok izhar syafawi, dan sekarang kita buat kesimpulan berkenaan dengan hukum mim mati. Bukan kesimpulan lah, kita macam meringkaskan lah. Okey, yang pertama kita dah belajar basicnya. Ingat, kalau orang tanya hukum mim mati ni ada berapa? Hukum mim mati ni ada 3. Hukum mim mati ada 3. Yang pertama idgham mislain, yang kedua ikhfa' syafawi, yang ketiga izhar syafawi. Okey, idgham mislain apabila mim mati bertemu dengan mim dan dibaca secara dengung. Yang kedua, apabila hukum ikhfa' syafawi apabila mim mati bertemu dengan ba, dibaca juga secara dengung dan kena renggang bibir sedikit sehelai ketah tu. Dan yang ketiga, hukum izhar syafawi. Izhar syafawi ni adalah apabila apabila mim mati bertemu selain daripada mim dengan ba, maka dibaca dia secara jelas dan tak dengung. Senang je nak ingat izhar syafawi ni. Tak jelas, dibaca secara jelas dan juga tak dengung. Dan ingat atas mim dia ada tanda sukun. Maka kita pun telah selesailah pembahasan kita, perbincangan kita, ulang kaji kita pada dua bab besar dalam bacaan Quran. Alhamdulillah, dalam berapa hari kelas kita? 4 ke 5 hari dah ni. Hari yang kelima kita dah habis nun mati, kita dah habis mim mati. Selesai dah. Okey, sekarang kita sambung. Ada lagi lebih kurang 15 minit kot. 15 minit. Sebenarnya kita tak target nak buat pengajian lama-lama lagu ni pun, tapi tak apalah lama pun, kan kita dah buat apa kan. Okey. Hukum nun dan mim bersabdu serta hukum al-ghunnah. Sekarang ni kita nak sembang sikit, kita nak bincang ulang kaji sikit bab mim, huruf mim dan nun yang bersabdu, ataupun sebenarnya kita panggil, kita duk belajar dah, mim wajibul ghunnah hukum dia. Apabila mim dengan nun atasnya ada tanda sabdu, dan cara baca dia secara umumnya kita dah tahu dah pun, dia kena dengung. Tu saja. Cuma dalam ni kita baca je lah. Orang kata adat buka kitab ni kena baca lah. Kok-kok lah ada ilmu baru kan. Sebab saya mengaji hukum ni pun kita tak pergi secara detail pun. Ustaz kata ni wajibul ghunnah, lepas tu kita lalu terus je lah. Tapi tak apa, kita baca je lah. Huruf nun dan mim yang bersabdu mesti dan wajib didengungkan bacaannya dengan dengung yang sempurna. Maka hendaklah ditahan suara pada mim bersabdu dan juga nun bersabdu itu 2 harakat. Maksudnya bila mana kita jumpa mim dengan nun yang ada sabdu, kena baca 2 harakat lah. Manna, mimma, tu sahaja. Sama ada pada keadaan wasal ataupun nak waqaf. Contoh keadaan waqaf ni, kita ada setengah ayat tu, kita akan dia akan akhir macam ni, hun, dia kena hun pun 2 harakat juga. Kalau dulu saya ni saja kongsi pengalaman, saya akan baca macam ni, hun, tapi masa itu kita pergi temu juga tauliah Ustaz Anas Abdul Hadi, qari palih tu, yang wakil palih kekemasaan tu, dia kata tak perlu hun, dia kata cukuplah macam ni, hun,
Maksudnya kita maintainkan bibir kita hun macam tu dengan kadar 2 harakat. Dia tak perlu hun tak perlu, dia kena hun macam tu sahaja. Tu kalau keadaan dia waqaf lah, kita nak berhenti. Dengung pada mim dan nun sabdu ini adalah yang paling sempurna berbanding semua dengung yang lain. Hukum ini dinamakan sebagai harfu gunnah. Harfu gunnah ataupun bermaksud huruf dengung bersabdu. Yang ni buku ni yang pakai istilah ni. Kita pakai wajibul gunnah aja. Yang kita duk mengaji pada dulu tu berpandukan buku ni. Kita ikut buku ni saja, tak kisah. Cuma yang buku kita pakai sekarang ni dia universiti sikit, dia dalam lagi untuk pengetahuan lah. Kan? Nun dan mim yang bersabdu itu ada yang terdapat dalam satu perkataan dan ada pula yang terdapat dalam 2 perkataan. Ni pun tak penting lah. Yang pentingnya kita tahu kalau jumpa dia mim dengan nun yang bersabdu, kita baca dengung lah. Min ni'mah, inna, inni, jannum. Yang ni dia hukum khas lah. Yang ni dia ada tanda misal atas tu. Dia ni hukum khas. Ummiha, amma. Dah, kita tak mau nak bahas detail sangat sebab benda senang. Okey, sekarang kita masuk terus tentang al-ghunnah. Okey, selama ni kita duk dengar ghunnah. Itu saya dah terang dah. Contoh idgham ma'al ghunnah. Idgham memasukkan ma'al bersama ghunnah dengung. Maksudnya memasukkan berserta dengan dengung. Okey, sekarang ni kita nak bahas tentang dengung ni. Okey, al-ghunnah ataupun dengung daripada segi bahasa bermaksud, ni kita kena tahu basic. Kita duk sebut dengung, apa maksud dengung tu? Dengung adalah bermaksud suara sengau yang keluar daripada pangkal hidung. Bila kita sebut dengung ni mesti ada ciri-ciri dia di hidung, ada bunyi dia di hidung. Ni guru kami, Ustaz Hilmi Abdullah, Imam Haji Alwi, Imam 2 Haji Alwi, dia akan jelaskan bila mana dengung mesti ada bunyinya dekat hidung. Kalau kita kata kita dengung tapi tak bunyi kat hidung, tu bukan dengung. Contoh kita sebut manna, dia tak ada bunyi kat hidung tu. Kat ini maksudnya tu tak jadi, tak sempurna dengung kita tu. Dia akan jadi sempurna bila mana ada bunyi ni, khayshum ni, bunyi dekat hidung. Manna, jannatin. Yang tu yang kata bunyi dengung. Okey. Dari segi istilah pula, ia bermaksud suara dengung yang terbentuk daripada pengucapan mim dan nun pada semua keadaan, sama ada berbaris ataupun sukun. Okey, ini tak penting. Kadar harakat suara dengung. Kesemua suara dengung yang terhasil dari pengucapan nun dan mim sakinah mestilah pada kadar 2 harakat. Tidak lebih dan juga tidak kurang. Maksudnya kalau bila sebut dengung ni kena 2 harakat lah. Kemudian, kita nak tengok tahap-tahap dengung. Tahap-tahap dengung. Ataupun disebut tahap-tahap al-ghunnah. Tahap ataupun peringkat dengung dapat disimpulkan dalam 5 tahap. Dia ada 5 tahap untuk dengung ni. Mungkin sebahagian, naknya benda ni taklah terlalu penting. Tapi dah kita lalu kitab ni, kita kena bincangkan jugalah. Yang pertama, peringkat yang pertama untuk dengung dipanggil musyaddah. Maksudnya dengung ni berlaku pada huruf yang bersabdu. Yang kedua, mudghamah. Dengung yang berlaku pada hukum idgham. Macam idgham ma'al ghunnah apa semua tu lah. Yang ketiga, mukhfah. Yang ni dengung yang berlaku pada hukum ikhfa. Contoh, dengung yang berlaku dalam hukum ikhfa syafawi lah. Manta. Kemudian, yang keempat, tahap yang keempat dengung, yakni muzharah, yakni dengung yang berlaku pada hukum izhar. Yang ni tuan-tuan akan ingat apa yang saya bahas hari itu. Saya kata apa? Dalam hukum setengah hukum yang tak ada dengung ni, yang kita sebut tak kena dengung ni, sebenarnya dia bukan tak ada langsung dengung. Dia ada juga dengung, cuma dia tak sampai kepada 2. Maksudnya
kalau guru kami Ustaz Helmi sebut, dia 0.5 dan ke atas. 0.5 dan ke atas. Dia tak sampai 2. Dia ada sikit. Dan yang kelima, mutaharriqah, yakni yang berbaris. Okey. Yang pertama, ni dia hurai detail sikit lah. Yang peringkat pertama tadi kita dah sebut, dengung yang pertama dipanggil peringkat dia musyaddah. Musyaddah iaitu bila mana kita jumpa huruf mim dengan nun yang bertanda sabdu. Kita kena baca dengung sajalah. Kita kena baca dengung. Innama. Dan musyaddah ni dikatakan ialah dengung yang paling kuat. Dan dengung musyaddah ni adalah dengung yang paling sempurna. Dengung yang paling sempurna. Sebab tu dia bunyi manna, mimma. Dia tak ada nak bunyi macam jarang-jarang ke kena renggang bibir ke apa, tak ada. Okey. Kemudian yang kedua, mudghamah. Mudghamah ni tahap kedua dengung. Mudghamah bermaksud dengung yang berlaku pada huruf yang diidghamkan dengan huruf selepasnya. Dan dalam tahap mudghamah ni, contohnya bila mana nun mati bertemu dengan ya, nun mati bertemu dengan waw, yang kita duk baca tu, min waliyin. Dia idgham. Kita masukkan daripada nun mati, kita masukkan ke waw, dan daripada nun mati kita masukkan ke ya. Ni tahap yang kedua. Dengung pada tahap kedua ini adalah pada kadar yang dia kurang sedikit daripada tahap pertama tadi. Dia macam yang tadi tahap pertama ni, umpama dia masuk kejap betul. Yang ni dia longgak sikit. Dia longgak sikit saja. Jangan pening-pening. Benda ni sekadar ilmu tambahan saja daripada pembacaan kitab. Jadi kalau orang tanya kat kita, dengung ni ada berapa? Dengung ni ada berapa tahap? Dia ada 5. Musyaddah. Kemudian yang kedua, mudghamah. Sekarang kita masuk yang ketiga. Mukhfah. Mukhfah ialah dengung yang berlaku pada huruf-huruf yang diikhfakan. Yang ni maksudnya yang berlaku dalam hukum ikhfa yang kita duk mengaji itulah. Manta, manda. Dalam ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, dan juga dalam hukum iqlaq tu pun. Sebab dalam hukum iqlaq kan, hari tu kita dah bahas, dia ada ciri ikhfa dalam dia tu. Dia ada ciri ikhfa dalam dia tu. Contohnya min fi'atin. Kalau tadi musyaddah dia kejap lagu ni. Kemudian mudghamah dia longgak sikit. Sekarang ni mukhfah ni dia longgak lagi. Dia punya dengung dia tu. Cara dengung dia tu dia longgak lagi. Yang tu sahaja. Tahap yang keempat, muzharah. Muzharah ialah dengung yang berlaku pada huruf-huruf yang diizharkan. Yang ni maksudnya dalam macam kita duk mengaji izhar halqi, izhar mutlaq, izhar syafawi. Itu kan kita mengaji hukum-hukum ni, dia tak kena dengung. Tapi sebenarnya macam kita macam guru saya kata, dia sebenarnya bukan tak ada dengung. Dia ada dengung, cuma dia tak sampai kedua. Dia tak sampai 2 harakat. Dia ada dengung, dia tak sampai kedua. Contoh, azabun azim. Azabun azim. Kat sini hukum apa? Hukum izhar halqi. Izhar halqi. Okey, kita baca azabun azim. Tengok, bun azim. Maksudnya dia ada. Nampak? Bun azim. Kalau kata kita nak kata dia tak ada langsung dengung, kita akan baca macam mana? Ni Ustaz Helmi tunjuk kat kami ya. Kalau betul lah kita kata izhar ni tak ada langsung dengung, kita akan baca macam ni ya. Azabun azim. Tu baru kata tak ada dengung. Nampak? Azabun azim. Tu baru tak ada dengung. Ni cerita dia ada juga dengung. Sebab tu kita baca azabun azim. Bun. Nampak? Dia 0.5. Dia sampai kat satu tu. Dia macam lebih kurang 1 harakat macam tu lah. Azabun azim. Kemudian fid dunya. Nampak? Dunya.
dia tak sampai 2 harakat, tapi dia ada juga dengung tu. Kalau kita kata dia tak dengung, dia tak ada langsung dengung tu, kita akan macam ni. Kita akan macam fid dunya. Ada orang macam fid dunya wal akhirah. Tak ada. Kemudian yang ketiga, izhar syafawi, hukum yang kita baru mengaji tadi tu. Walahum fil akhirah. Walahum fil akhirah. Walahum ada tu dengung. Dia ada dengung, cuma tak sampai kepada 2 harakat. Dia ada dengung tapi tak sampai kepada 2 harakat. Kalau kata betul-betul dia tak ada dengung, kita akan baca macam mana? Walahum fil akhirah. Walahum fil akhirah. Tu. Ni Ustaz Helmi baca kami lagu tu. Kalau betul tak ada dengung, cerita dia ada. Cuma macam kita kata tadilah, kan ada 5 peringkat idgham ataupun dengung ni. Yang pertama musyaddah tadi, musyaddadah. Musyaddadah ni dengung dia kejap lagu ni. Dekat yang kedua mudghamah, yang ni berkaitan dengan hukum idgham, dia longgar sikit. Yang ketiga mukhfah, dia longgar lagi. Cuma macam keempat ni muzharah ni dia longgar lagi. Maksudnya dia ada dengung tapi dia tak sampai kedua tu. Nampak tu dia jadi kita kata longgar lagi tu. Okey, kita baca tengok pengarang ni kata apa. Pada dasarnya ketiga-tiga hukum di atas mestilah dizahirkan sebutan nun dan mim itu dengan tanpa dengung, kerana hukum bacaannya adalah izhar. Tetapi ia tidak bermakna suara dengung langsung tidak dikeluarkan semasa melafazkan nun dan mim sakinah itu. Dia kata memang secara asalnya, zahirnya dia kena baca secara tak dengung. Tapi bukanlah maknanya tak ada langsung dengung tu. Maksudnya dia ada, cuma tak sampai kepada 2 sahaja. Ni kita sambung. Tengok pengarang ni kata apa. Pengarang ni kata sebenarnya suara dengung itu tetap ada, tetapi ditahan daripada dilafazkan secara nyata dan sempurna. Maksudnya dia kata dengung tu ada tapi tak dilafaz secara sempurna. Maksudnya tak sampai 2 harakat lah. Tu sahaja. Ini kerana sifat gunnah dengung adalah sifat atau ciri yang pasti wujud pada nun dan mim sakinah yang dikeluarkan daripada makhraj khayshum. Sebab apa? Hukum tu hukum berkaitan dengan nun dengan mim mati. Bila mana kita kata hukum berkaitan dengan nun dan mim mati, bila ada bunyi nun, bila ada bunyi mim, mesti akan ada juga dengung kat sini walaupun sikit. Cuma dia tak sampai kepada 2 harakat. Oleh kerana itulah dengung tahap ini diletakkan pada tahap keempat yang lebih rendah kadarnya daripada dengung tahap ketiga tadi. Jadi ni ilmu baru lah. Ilmu baru bagi yang tak tahu. Bagi yang tak tahu, kalau contoh kata kita mengajak lepas ni, kita boleh contoh kat anak murid kita. Ni ekstra pengetahuan sajalah. Tapi kalau kita ada anak murid yang jenis universiti sikit, mereka suka kalau kita bagi ilmu something new ni. Dia tak mau benda yang klise yang semua orang dah tahu. Dan tahap yang kelima, mutaharrikah. Mutaharrikah ialah dengung yang berlaku pada huruf nun dan mim yang berbaris. Maksudnya huruf nun dan mim biasa yang berbaris. Contohnya fatayammamu, mamu. Dia ada juga mamu. Kita tak baca fatayammamu. Kita akan baca fatayammamu, mamu. Kita tak baca fatayammamu. Kalau kata mim dengan nun ni tak ada langsung ciri dengung tu, kita akan baca fatayammamu. Fatayammamu. Ni maksudnya dia ada, cuma dia tak sampai 2. Yang ni pun dia lebih kurang tahap yang keempat, tapi dia lebih kurang lagi kejap dia tu. Sebab itulah dia duduk pada tahap yang kelima, iaitu mutaharrikah. Maka selesailah perbahasan yang terakhir kita malam ni berkaitan dengan tahap-tahap dengung. Yang pertama kita ulang musyaddadah. Yang kedua mudghamah. Tengok, saya kena tengok buku sebab saya jarang tengok bab ni. Saya jarang tengok bab ni. Kalau sebelum ni tak biasa mengajak saya detail pun. Kita just bila talaqi dengan ustaz ni kita baca je. Baca sekali lalu ustaz rasa benda ni tak perlu kurang sangat. Ambil fahamnya kalau baca. Tapi yang ni kita terang lah. Ekstra pengetahuan. Okey.
Kemudian tahap dengung yang pertama musyaddadah, yang kedua mudghamah, yang ketiga mukhfah. Mukhfah ni berkaitan dengan hukum ikhfa tadi tu lah. Yang keempat muzharah, dan yang kelima mutaharrikah. Okey, alhamdulillah. Okey, tak ada poin penting. Saya check kalau ada poin yang tertinggal. Ni poin-poin yang tak perlu sangat lah. Maka alhamdulillah kita dah selesai secara umumnya pada 3 perbahasan dah. Nun mati kita dah selesai, mim mati kita dah selesai, dan perbahasan malam ni ada sedikit tambahan, iaitu berkaitan dengan tahap-tahap dengung. Tahap-tahap dengung. Wallahu ta'ala a'lam. Kelas kita pun malam ni habis lewat, jadi rasanya kita tak perlu tutup dengan bacaan Al-Quran lah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada silap dan salah, minta boleh tegur, boleh message WhatsApp dan sebagainya di talian 0135166634. 0135166634 nombor saya. Siapa nak mengaji Quran, nak cek bacaan Quran pun macam biasa boleh WhatsApp ataupun sebagainya. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.